Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang kepada penduduk-penduduk yang ada di belakang kita ni, tuan-tuan. Inilah sebenarnya natijah yang kita dapat apabila salah pilih kerajaan, tuan-tuan. Inilah hasilnya apabila penyatuan ataupun kekuatan ummah itu berpecah, tuan-tuan. Kita lihat apabila berlakunya situasi seperti ini zaman BN dulu. Saya ambil contoh zaman BN. Zaman BN Perintah Pulau Pinang. Ada, tuan-tuan, kes-kes seperti ini. Jabatan kerajaan melaksanakan tugas mereka. Tetapi, tuan-tuan, bagaimana sikap pemimpin politik di ketika itu, khususnya UMNO, memain peranan jaga orang Melayu. Kuasa yang mereka ada, kuasa yang diberi oleh rakyat kepada mereka, digunakan sesungguhnya untuk menjaga orang Melayu. Kuasa politik, kuasa eksekutif, kuasa kerajaan yang ada, esko-esko Melayu bangun, tuan-tuan, mempertahankan orang Melayu. Tapi apa jadi yang ini, tuan-tuan? Mana suara-suara kita orang Melayu dalam Pakatan Harapan? Saya sedih, tuan-tuan. Saya sedih. Mana ada hero-hero? Hero-hero parti-parti kononnya pribumi. Hero-hero dalam PKR, Melayu PKR, Melayu PAN tak nampak pun hadir. Dulu, tuan-tuan, kes yang terjadi, angkat satu phone call selesai. Maknanya orang Melayu boleh bergantung harap kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi ini buktinya menunjukkan bahawa orang Melayu tidak lagi boleh harap kepada pimpinan bersatu PAN dan juga PKR. DAP jauh sekali, tuan-tuan. Jadi ini, tuan-tuan, kalau kita nak tunjukkan kebincangan yang berlaku pada hari ini, apabila penduduk ataupun masyarakat setempat tidak lagi boleh menggunakan pakai ahli-ahli politik ini. Mereka sebelum dapat kuasa tunjuk itu, tunjuk ini, UMNO rasuah, UMNO curi. Tapi menunjukkan sebenarnya UMNO lah yang mempertahankan Melayu dan Islam sama ni. Nampak? Okey, jadi ini, tuan-tuan, saya nak ambil satu kisah. Apabila berlakunya kes seperti ini, kita minta share maklumat-maklumat ini, tuan-tuan. Dulu, tuan-tuan, zaman Barisan Nasional, zaman BN, zaman Kerajaan Barisan Nasional Perintah Pulau Pinang, tanah-tanah milik Kerajaan Negeri Pulau Pinang, tuan-tuan, banyak. PDC kita ada, Majlis Pembandaran Pulau Pinang ada, MPSP kita ada, JKP ada tanah, UDA ada tanah. Jadi ini tanah-tanah ataupun aset-aset milik kerajaan yang kerajaan tidak boleh senang-senang jual, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tanah milik kerajaan harus kerajaan bangunkan rumah rakyat. Harus gunanya tanah-tanah ini untuk kerajaan negeri membina rumah-rumah murah rakyat. Tetapi, tuan-tuan, cuba kita kira balik. Daripada mula tahun 2008 Kerajaan Pakatan Harapan ataupun Kerajaan DAP, Kerajaan Pakatan Rakyat yang Perintah Pulau Pinang, namakan kepada saya satu projek yang dibina atas nama Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang membina rumah kos rendah untuk rakyat. Tak ada, tuan-tuan. Yang ada sekarang ni dekat Jalan SP Ciliah, itu tanah Majlis Bandaran Pulau Pinang dibangunkan oleh pihak swasta. Adalah beberapa ratus unit untuk pihak low cost, 40,000, 50,000 untuk orang-orang yang berpendapatan rendah tinggal. Jadi, tuan-tuan, selama hampir 10 tahun, 11 tahun mereka memerintah kerajaan, mereka tidak bina satu pun unit untuk rumah murah untuk rakyat. Yang ada apa dia? Pemaju develop rumah mewah, pemaju develop rumah-rumah kos tinggi, rumah kondominium dan sebagainya. Mereka wajib bina 30%, 15%, okey, daripada jumlah tersebut kena bina rumah. Tapi itu rumah yang dibina oleh pemaju diserahkan kepada pihak kerajaan negeri. Tapi pihak kerajaan negeri tak bina apa itu projek, tuan-tuan. Ni baru nak start bina. Tengah duk buat dekat Jalan SP Ciliah, orang panggil Lines Road. Jadi, tuan-tuan, inilah sebenarnya, tuan-tuan, bila kita faham konsep kerajaan. Apa dia kerajaan? Kerajaan ini ditubuhkan. Kerajaan ini terbinanya satu kerajaan itu untuk membela rakyat. Terbinanya kerajaan itu bukan untuk berniaga, tuan-tuan. Tetapi Kerajaan Negeri Pulau Pinang daripada dulu, tahun 2008, sehinggalah PRK 2013, sehinggalah PRK 2014, 18 yang baru-baru ni, Kerajaan Negeri Pulau Pinang menjual banyak tanah-tanah mereka kepada pemaju. Tuan-tuan tengok di Batu Kawan, tanah-tanah PDC, apa jadi? Habis. Tanah-tanah PDC yang berada di Bayan Mutiara, habis. Semua itu projek-projek membina kondominium. Mereka sepatutnya membina projek rumah-rumah rakyat macam ni untuk orang-orang susah. Dikategorikan sebagai RM1,500 gaji bulanan, mereka layak duduk rumah kos rendah. Tapi, tuan-tuan, kena faham, apabila gaji RM1,500 ini kriteria syarat 10-15 tahun dulu.
Sekarang dah tahun 2019 tuan-tuan. Takkanlah orang miskin gaji 1,500. Maknanya taraf hidup dah tinggi, kos sara hidup dah tinggi. Makanya kelayakan untuk duduk ke rumah rakyat, rumah PPR ini kena dinaikkan kepada 2,500 ataupun 3,000. Makanya ramai masalah-masalah mereka diselesai. Saya tergeli hati tuan-tuan apabila Esko Kerajaan Negeri mengatakan bahawa ada lagi 400 ke 600 orang yang miskin kononnya duk menunggu nak masuk rumah-rumah PPR ni. Kenapa rumah kerajaan negeri tak buat rumah-rumah rakyat? Kenapa kerajaan negeri tidak bangunkan flat-flat untuk rakyat? Kenapa mereka hanya tertumpu kepada projek-projek Taman Manggis, flat 100 Sungai Pinang? Ini projek-projek Kerajaan Barisan Nasional tuan-tuan. Ini semua ni kerajaan BN yang buat. Rumah 100, flat Tengki, flat Uda, Kelawai yang berada di flat Perda di Teluk Kurau. Ini semua projek-projek Kerajaan Barisan Nasional. Mana dia projek rumah rakyat untuk yang dibina oleh Kerajaan Pakatan Harapan? Ini tuan-tuan, maka mereka mengaburi mata rakyat. Kononnya mereka tidak tak bayar sewa. Kenapa tidak? Kalau kerajaan membela rakyat yang susah, kalau kata mereka tertanggung sehingga 15,000, apa masalahnya kerajaan tanggung? Nama apa kerajaan? You are a government, brother. You are a government. You are not a company. A company is a profit-making company. A government is to serve people. Yes. To serve people by public money. So build a house for poor. So apa masalahnya tuan-tuan? Ini tuan-tuan, selama ini ramai orang bercakap tentang saya tidak kembali kepada fakta-fakta kenapa mereka dihalau. Saya menunjukkan bahawa bagaimana peranan sebuah kerajaan yang dikatakan kerajaan dipilih oleh rakyat. Mereka ini juga ada tuan-tuan pengundi-pengundi kepada kerajaan hari ini. Tetapi natijahnya apa yang mereka dapat. Ini tuan-tuan yang harus kita fikirkan. Sebagaimana dulu, kalau kita tengok balik projek Prima, SPMB yang dulu kerajaan BN cadang nak buat, tak boleh buat di Pulau Pinang. Perda nak develop rumah-rumah murah, tak dibenarkan. Lulus plan tidak diberikan. Kerana apa? Takut orang Melayu ramai di Pulau Pinang. Hari inilah hasilnya. Sedangkan projek rumah murah bukan untuk orang Melayu. Orang Cina boleh duduk, orang India boleh duduk, orang Iban boleh duduk, orang Melayu boleh duduk. Tetapi sebenarnya konsep berkerajaan itu mereka tidak apply di Pulau Pinang. Tuan-tuan tahu, saya dipahamkan makcik-makcik ini di offer rumah nur di Limbung Tebal. Betul tak? Di Limbung Tebal. Saya anak jati Tanjung tuan-tuan. Saya anak jati Pulau Pinang di kawasan pulau. Tiba-tiba saya kena pindah duduk di Limbung Tebal. What the hell? What the hell? Saya IC 07 tuan-tuan. Makcik-makcik ini orang Tanjung. Mereka nak besar. Mereka nak membina keluarga di Tanjung. Dan mereka nak mati di Tanjung, tuan-tuan. Betul. Tetapi kenapa kerajaan negeri gagal membina rumah-rumah rakyat, tuan-tuan? Kita berbalik kepada dasar. Kita kembali kepada dasar. Saya tak mau bercerita politik kedai kopi, tuan-tuan. Kita bercerita tentang dasar. Bagaimana polisi kerajaan yang ada pada hari ini. Mereka langsung tidak membela nasib rakyat yang miskin. Sebab itu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Dulu Datuk Najib buat apa tuan-tuan di Kuala Lumpur? Kerinci Resident. Kerajaan Persekutuan dulu Datuk Najib dia buat Kerinci Resident. Rumah-rumah untuk orang setinggan di pantai dalam. Bagaimana hal ini tersergam indah dan diberikan berbagai jenis package untuk orang susah ini tinggal yang cukup selesa di Bandaraya Kuala Lumpur. Pulau Pinang buat apa? Pulau Pinang tak ada, tuan-tuan. Pulau Pinang, kerajaan negeri Pulau Pinang hanya meluluskan projek-projek mega. Projek-projek rumah yang ada swimming pool. Dan projek-projek yang ada parking 2-3 tingkat. Yang buka lift rumah kita. Nampak? Keluar lift tu rumah kita. Satu rumah 2 juta, 3 juta. Ini tuan-tuan harus faham kenapa pentingnya anak-anak muda ke hadapan memilih kerajaan yang betul. Kalau kata anda memilih kerajaan yang salah, inilah natijahnya, tuan-tuan. Ni kepada anak-anak muda. Hampa punya gaji bukan 5-10 ribu tau. Tak semua orang gaji 5-10 ribu. Ada di kalangan anda yang memerlukan juga rumah-rumah murah untuk beli. Tapi di Pulau Pinang, tiada tempat untuk anda, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kerajaan negeri hanya bertumpukan kepada projek Taman Manggis. Kerana projek PPR Sungai Pinang. Ini projek Barisan Nasional. Mana projek Kerajaan Pakatan Harapan? Tak bina pun. Rumah kos rendah 40 ribu, tak ada. Ini, tuan-tuan, maka rakyat bangun. Rakyat menunjukkan bahawa pentingnya kita memilih kerajaan yang betul. Dan saya sedih, tuan-tuan. Saya amat sedih. Saya tahu mungkin di kalangan mereka ada salah dari segi undang-undang. Tetapi apa salahnya dari segi pemimpin-pemimpin politik turun mempertahankan hak-hak mereka-mereka ini. Saya tak kata orang Melayu saja. Siapa saja pemimpin parti politik yang masa nak undi, pandai cari undi.
Tapi masa nak halau pun pandai halau orang. Dan mereka tak pandai mempertahankan mereka ini, tuan-tuan. Saya mohon pun maaf lah kalau kata ada terkasar bahasa dan tersalah fakta. Tapi saya rasa fakta saya betul. Sebab apa? Sebab kerajaan negeri yang ada pada hari ini, mereka langsung tidak memikirkan kebajikan rakyat negeri Pulau Pinang. Takat bagi RM100 AES, itu semua kerajaan Najib membagi, tuan-tuan. Tapi rumah tu penting. Ingat, perkara asas kepada kehidupan, shelter, tempat tinggal. Bagaimana nak jadi kerajaan kalau anda tidak mampu nak memberi tempat tinggal kepada rakyat? Bagaimana kalau mereka ini memang miskin terus, tak mampu dan sebagainya? Apa masalah? Bagi rumah. Kalau kata hutang berganda-ganda, nama pun kerajaan, bagilah. Sediakan rumah dan sebagainya. Ini, tuan-tuan, yang kita harus lihat bagaimana penting kita bersatu untuk mempertahankan nasib rakyat. So now, kepada generasi muda, makcik-makcik dan tuan-tuan semua yang dengar live ini, saya pun pilihan raya yang akan datang, buatlah keputusan yang betul. Kerana setiap keputusan anda membawa padah kepada tuan-tuan semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.